Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi bihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pertamanya marilah kita bersama-sama merafakkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat kurniaan dan rezekinya yang tidak ternilai. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabatnya yang tercinta. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Kadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-22. Insya-Allah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-31 Surah Yusuf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilayhinna wa a'tadat lahunna muttaki'an wa atat kulla wahidatin minhunna سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. Maka apabila ia Zulaikha mendengar cacian mereka, dia pun menjemput mereka dan menyediakan satu jamuan untuk mereka serta memberi kepada tiap seorang di antara mereka sebilah pisau. Dan pada ketika itu berkatalah ia kepada Yusuf, keluarlah di hadapan mereka. Maka ketika mereka melihatnya, mereka tercengang melihat kecantikan parasnya. Dan mereka dengan tidak sedar melukakan tangan mereka sambil berkata, jauhnya Allah dari kekurangan. Ini bukanlah seorang manusia. Ini tidak lain melainkan malaikat yang mulia. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa perkataan sami'a digunakan oleh orang Arab tanpa memerlukan huruf ba. Selepasnya, tetapi dalam ayat ini kita dapat melihat bahawa terdapat huruf ini selepas perkataan sami'a. Ini bermakna bahawa isteri pemerintah itu tidak mendengar tipu daya itu secara depan-depan. Tapi dia mendengar gosip itu dari mulut orang yang dipercayainya, yang mana orang itu dengar dari perempuan yang cakap di belakangnya. Kemudian perkataan hasya lillah diungkap untuk menggambarkan suatu situasi yang jauh dari adat kebiasaan. Ia samalah fungsinya seperti perkataan subhanallah. Menurut Sayyid Qutb, ucapan perempuan ini menunjukkan ajaran tauhid yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut Sayyid Qutb, ucapan perempuan ini menunjukkan ajaran-ajaran tauhid yang diajarkan oleh Nabi di zaman itu telah berjaya meresap ke dalam masyarakat Mesir sedikit sebanyak. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab meneruskan lagi bahawa perkataan muttaka'a bermaksud tempat bersandar. Tetapi ada juga ulama yang mengatakan bahawa maknanya adalah makanan yang perlu dipotong dengan pisau.
Sebahagian lain mengatakan maksudnya adalah buah-buahan. Tetapi dinamakan buah-buahan ini sebagai muttakaan kerana kebiasaan seseorang untuk merasa nyaman dan selesa, maka dia akan memakan buah itu dalam keadaan duduk, bersandar di bantal tebal dan halus sambil bercakap-cakap dan bergurau senda. Selepas itu perkataan qata'na berasal dari perkataan qata'a yang bermaksud memotong. Menurut Ibn Ashur ditulis perkataan ini dalam bentuk wazan kerana ia memberi maksud yang lebih terperinci, iaitu memotong dengan sangat dalam. Manakala perkataan malak merujuk kepada satu makhluk yang indah, gagah dan tidak dicemari dengan sebarang dosa. Ucapan mereka ini memberi isyarat bahawa masyarakat Mesir ketika itu mengenali agama serta agama suci. Sidang pendengar yang dimuliakan. Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqui menulis kitabnya Tafsir An-Nur, mentafsirkan ayat ke-31 surah Yusuf bahawa sewaktu isteri Al-Aziz mendengar kata-kata perempuan di kotanya yang sebenarnya hanya untuk menimbulkan kemarahan, dia pun ingin memperlihatkan ketampanan Yusuf kepada mereka. Isteri Al-Aziz memanggil para perempuan tersebut untuk menghadiri jamuan makan. Dia menyediakan tempat duduk berupa kerusi indah yang telah dihias di ruang makan. Sesudah mereka duduk berhadap-hadapan di meja makan, isteri Al-Aziz menyediakan bagi tiap-tiap perempuan itu sebilah pisau untuk memotong makanan dan daging yang dihidangkan. Sewaktu isteri-isteri pembesar itu makan dan masing-masing dari mereka memegang pisau yang tajam, isteri Al-Aziz memanggil Yusuf keluar menemui para tetamu. Wahai Yusuf, keluarlah kamu menapakkan diri kepada mereka. Menurut zahir ayat, Yusuf berada dalam suatu yang bersebelahan dengan ruang makan. Yusuf diperintahkan untuk ikut duduk di ruang makan. Untuk memenuhi perintah isteri Al-Aziz, Yusuf keluar menapakkan diri. Melihat kedatangan Yusuf, para perempuan itu terpinga dan mereka memandangnya dengan penuh kekaguman. Mereka merasa tercengang dan terpukau melihat ketampanan Yusuf, sampai tidak terasa pisau yang dipegangnya menghiris tangannya sebagai ganti daging yang sedang dimakan. Mereka sama sekali tidak merasakan sakit atas luka yang disebabkan oleh hirisan pisau yang dipegangnya. Ini kerana pandangan mata dan seluruh perhatiannya terpikat oleh keelokan, ketampanan Yusuf. Mereka sangat kagum menyaksikan ketampanan Yusuf. Mereka pun berkata, Maha suci Allah, belum pernah aku melihat lelaki setampan dia. Dia bukanlah manusia biasa. Dia pasti malaikat yang menyerupakan diri dalam bentuk manusia yang sangat tampan. Manakala Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Umar Khalid melalui kitab mereka Tafsir Mubin, mentafsirkan ayat ke-31 surah Yusuf bahawa apabila Zulaikha mendengar cacian mereka, Zulaikha pun mengadakan suatu jamuan di istananya. Seperti kebiasaan majlis-majlis hebat, sudah pasti orang yang dijemput untuk menghadiri majlis tersebut adalah orang kenamaan yang mempunyai pengaruh yang besar. Mereka terdiri dari kalangan wanita elit, lalu mereka dihidangkan dengan makanan mewah sambil duduk di atas tilam, bersandarkan bantal-bantal mewah. Mereka juga dibekalkan dengan pisau untuk memotong buah-buahan yang disediakan. Ketika mereka sedang sibuk mengupas buah yang disediakan, mereka dikejutkan dengan kehadiran Yusuf yang tampan dan gagah, sehingga mereka semua yang melihatnya, dirinya pasti terpikat. Tanpa sedar, mereka telah menghiris tangan mereka sendiri ketika memotong buah kerana begitu terpesona dengan kecantikan Yusuf. Sambil mereka berkata, jauhnya Allah daripada kekurangan, ini bukanlah seorang manusia, ini tidak lain malaikat yang mulia. Manakala Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah atau lebih dikenali sebagai Hamka, melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar ketika mentafsirkan ayat ke-31 surah Yusuf mengatakan bahawa akhirnya sampai juga ke telinga Zulaikha bahawa wanita bangsawan di kotanya telah berkata buruk mengenainya. Dia begitu tidak senang dengan bual bicara mengenainya. Tapi dia bukanlah seorang perempuan yang bodoh yang akan mengamuk secara tiba-tiba. Sebaliknya, dia mengadakan jamuan dan memanggil wanita bangsawan itu. Wanita itu bukanlah orang asing, kawannya juga. Maka jemputan itu tidak lain hanyalah seperti jemputan ke majlis yang biasa diadakannya. Dalam ayat ini boleh dibayangkan
kemewahan kerajaan Mesir ketika itu. Zulaikha menyediakan bangku yang mewah dan indah sebagai tempat mereka berbual dan bergurau senda. Setelah itu datang pula tetamu, lelaki dan perempuan yang cantik-cantik untuk menghidangkan pelbagai makanan kepada mereka. Terdapat pelbagai jenis buah turut disediakan seperti apel, delima dan lain-lain. Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah mentafsirkan, Zulaikha kemudian datang memberi pisau kepada tetamunya masing-masing untuk memotong buah yang disediakan itu. Ketika para tetamu sedang sibuk berbual dan beramah mesra, tiba-tiba Zulaikha memerintahkan Yusuf yang ada di istana Raja Muda untuk keluar berjumpa dengan tetamu. Lalu keluarlah Yusuf ke majlis tersebut. Terpegunlah wanita yang ada di situ. Betapa sempurnanya tubuh badan Yusuf, seorang anak muda yang jelita, gagah, tampan, menarik hati, raut muka yang bersinar. Yang dari bentuk badan saja sudah dapat dilihat kecukupan dan kesempurnaan sebagai seorang lelaki. Dalam ayat ini disebut akbarnahu, yang asalnya bermaksud membesarkan sesuatu, memandangnya dengan hebat dan mulia, lebih besar dari apa yang disangkakan. Dari pengertian ini, fahamlah kita bahawa wanita itu begitu kagum dan terpesona dengan kecantikan Yusuf. Kekaguman itu muncul apabila melihat suatu pemandangan yang sangat indah sambil mengetahui bahawa kita tidak mampu menjadi lebih indah dari perkara itu. Ketika Yusuf masuk, para tetamu sedang memotong buah. Maka ada antara mereka yang begitu terpesona sehingga memotong jari tanpa sedar. Ada yang terluka tapak tangan, tapi mereka semua tidak merasa pun kesakitan itu. Lalu para wanita itu mengatakan, Maha suci Allah, kerana masih ingatkan Tuhan. Mereka dapat menyedarkan diri semula. Jika tidak, pastilah mereka memeluk Yusuf ketika itu juga. Mereka berkata, ini bukanlah manusia. Ini tidak lain melainkan seorang malak yang mulia. Seorang malaikat yang mulia. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-31 surah Yusuf. Menurut pentafsiran ulama, ayat ini menjelaskan akan kecantikan Nabi Yusuf yang begitu dahsyat, sehingga siapa yang melihat baginda akan terpesona dan tercengang sehingga seakan-akan tidak lagi berada di alam ini. Kita sering melihat wanita yang cantik di zaman sekarang berkat kemajuan teknologi dan barang kosmetik. Tapi walaupun begitu, belum pernah lagi terjadi kes di mana ada orang yang terpotong tangan kerana terpesona dengan kecantikan mana-mana wanita dalam keadaan tidak merasakan sakit hirisan pisau itu. Maka jauh beza kecantikan wanita jika hendak dibandingkan dengan Nabi Yusuf AS. Dalam ayat ini juga dapat kita pelajari bahawa wanita juga boleh melakukan maksiat mata dengan melihat lelaki yang tampan. Ini bukanlah dosa yang hanya khusus untuk lelaki, malah perempuan juga melakukannya walaupun mungkin tidak sekerap lelaki. Pada masa kini, kita melihat maksiat mata yang dilakukan oleh para wanita semakin berleluasa dan dinormalisasikan sehingga ada yang menganggap bahawa maksiat ini tidak akan berlaku pada wanita. Oleh kerana itu, kita melihat suatu fenomena baru pada tahun-tahun kebelakangan ini, di mana wanita-wanita kita sangat meminati artis-artis, khususnya artis Korea, sehingga ada yang memuji artis lelaki Korea di hadapan suaminya sendiri. Tidakkah mereka tahu bahawa menjaga hati suami itu adalah perkara wajib dan melihat lelaki dengan penuh keinginan itu adalah dosa? Apabila Allah menyebut tentang menundukkan pandangan, Allah menegur kedua-dua pihak sekali. Disebabkan itu Allah Ta'ala berfirman dalam ayat ke-31 surah An-Nur, wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihin wa yahfazna furujahun wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Dan katakanlah kepada perempuan yang beriman supaya menyekat pandangan mereka daripada memandang yang haram dan memelihara kehormatan mereka, dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya. Sidang pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ke-31 surah Yusuf ini ialah setiap Muslim hendaklah mengambil pengajaran bahawa perempuan juga wajib menundukkan pandangan.
Ini bukan hukum yang khusus kepada lelaki sahaja. Umat Islam umumnya, muslimah khususnya, hendaklah menjaga lisan sentiasa. Jangan mengamalkan sikap suka berkumpul untuk menceritakan tentang keaiban orang lain. Ini hanya menambah dosa dan perkumpulan yang dimurkai Allah. Sebagai Muslim, sentiasa mengawal emosi dan bijak menguruskan apa-apa perkara yang menimpa kita. Jangan cepat merungut dan putus asa. Tiada masalah yang tiada penyelesaian. Sebaliknya, tenangkan diri dan fikirkan solusi yang terbaik kepada masalah kita. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.